Bola sepak Indonesia dan Malaysia ketika ini semakin menuju peningkatan yang sangat baik. Sebenarnya kedua-dua negara tersebut mempunyai kemelut masalah masing-masing sekitar tahun 2015. Namun begitu, masalah yang dihadapi oleh Indonesia lebih besar. Pada tahun 2015, Persatuan Bola Sepak Indonesia pernah dibekukan oleh FIFA disebabkan konflik antara Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Pada ketika itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi memutuskan pembekuan PSSI kerana adanya perebutan kuasa di dalam PSSI. Pada masa yang sama, Badan Olahraga Profesional Indonesia BOPI yang berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak mencadangkan kelab Arena Kronos dan Persebaya Surabaya untuk mengikuti Liga Indonesia kerana ada isu dua pemilikan di kelab tersebut. Adanya campur tangan dari Kemenpora menyebabkan FIFA bertindak tegas membekukan bola sepak Indonesia. Kemudian selepas 1 tahun, FIFA menarik balik pembekuan ke atas bola sepak Indonesia dan Liga Indonesia kembali berjalan seperti biasa dan boleh menyertai perlawanan antarabangsa. Kalau dilihat kesan daripada pembekuan tersebut, ranking Indonesia jatuh menjunam daripada ranking FIFA 156 dunia pada Mac 2015 ke ranking 191 dunia pada Julai 2016. Selepas daripada itu, bola sepak Indonesia semakin meningkat saban tahun sehinggalah pada Disember 2019 PSSI menandatangani jurulatih baru daripada Korea Selatan. Faktor yang pertama, kebangkitan Garuda Indonesia bermula dengan perlantikan Shin Tae-yong sebagai jurulatih Garuda Indonesia. Shin Tae-yong memang diakui mempunyai pengalaman yang sangat baik sebagai jurulatih. Sebelum ini pernah menjadi jurulatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 yang mana Korea ketika itu menang 2-0 bertemu Jerman. Semenjak Shin Tae-yong menjadi jurulatih Indonesia, banyak kejayaan yang dicapai oleh pasukan Indonesia. Antaranya layak ke Piala Asia 2023 semenjak 15 tahun lamanya. Indonesia juga layak ke final AFF Suzuki pada tahun 2020 dan layak ke semifinal AFF Mitsubishi Cup 2022. Indonesia juga banyak memenangi perlawanan friendly di bawah kendalian Shin Tae-yong dan berhasil memberi saingan dengan kelab-kelab besar seperti Argentina, Palestin dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah ramainya pemain keturunan dan naturalisasi yang telah dipanggil Shin Tae-yong semenjak beliau menjadi jurulatih. Walaupun ramai pemain naturalisasi Indonesia sebelum Shin Tae-yong menjadi jurulatih, iaitu lebih kurang seramai 35 pemain naturalisasi, namun ianya tidak memberi impak yang bagus untuk skuad Garuda Indonesia. Hal ini disebabkan pemain naturalisasi Indonesia sebelum ini kurang berkualiti dan jurulatih Indonesia juga kurang berkelayakan. Namun setelah Shin Tae-yong mengambil alih skuad Garuda Indonesia, beliau memanggil ramai pemain-pemain keturunan berdarah Indonesia untuk dinaturalisasikan dan diserap ke skuad Indonesia, terutamanya pemain keturunan Belanda. Pemain keturunan Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong ketika aksi persahabatan Jun lalu adalah Jody Ahmad, Lily Pali, Elkan Bagot, Cindy Walsh, Shane Petinama, Eva Jana dan Rafael Struik. Kemungkinan ramai lagi pemain keturunan Indonesia yang berkualiti selepas ini akan diserap. Seterusnya akan menguatkan lagi skuad Indonesia. Faktor yang ketiga adalah ramainya pemain Indonesia yang bermain di luar negara. Ketika aksi Indonesia bertemu Argentina dan Palestin Jun lalu, Shin Tae-yong telah memanggil seramai 26 pemain yang mana 10 pemain beraksi di luar negara. Antara pemain tempatan Indonesia yang bermain di luar negara adalah Pratama Arhan, Sadil, Marcelino, Asnawi. 6 pemain selebihnya adalah pemain keturunan Indonesia yang mana 5 pemain di Liga Eropah dan 1 pemain lagi di Liga Malaysia. Sebaliknya, berbeza dengan Malaysia, tidak ramai pemain yang bermain di luar negara yang dipanggil Kim Panggon kerana hakikatnya pemain Malaysia banyak bermain di Liga Malaysia sahaja.
Pemain yang dipanggil Kim Panggon ketika persahabatan Jun lalu hanya seorang sahaja, iaitu Noah Lane dari Liga Finland. Mungkin FAM dan Kim Panggon selepas ini boleh memanggil pemain di Eropah dan luar negara seperti Richard Chin, Kobe J, Wan Kuzain, Luqman Hakim dan ramai lagi, kerana ia akan memantapkan lagi kualiti permainan skuad Harimau Malaya. FAM perlu berusaha scout pemain luar negara, terutamanya pemain dari England dan Australia, kerana ramai pemain keturunan berasal dari sana. Faktor yang keempat mengapa bola sepak Indonesia semakin meningkat adalah Shin Tae-yong dan PSSI banyak mengatur perlawanan persahabatan dengan negara ranking tinggi. Kita boleh lihat Jun lalu, PSSI mengadakan perlawanan persahabatan dengan ranking FIFA nombor 1 dunia, iaitu Argentina, dan Palestin di ranking 96 dunia. Indonesia juga ada bertemu dengan negara lain yang tinggi ranking FIFA, iaitu Curaçao di ranking 84 dunia pada September 2022 lalu, di mana Indonesia menang kedua-dua perlawanan persahabatan tersebut. Indonesia juga pernah bertemu Oman di ranking FIFA 93 dunia pada Mei 2021. PSSI juga merancang untuk mengadakan perlawanan persahabatan selepas ini dengan negara Brazil, Portugal, Rusia dan Morocco. Hal ini sekaligus akan menaikkan lagi kualiti corak permainan dan mental pemain Indonesia, khususnya persediaan di Piala Asia 2023 nanti. Faktor yang kelima kebangkitan bola sepak Indonesia adalah dokongan daripada Persatuan Bola Sepak Indonesia itu sendiri. PSSI semenjak kendalian Muhammad Iriawan dan Erick Thohir nampak keberhasilan dan peningkatan skuad Garuda Indonesia. Ketika zaman Iriawan, jasa beliau adalah melantik Shin Tae-yong sebagai jurulatih Indonesia dan layak ke Piala Asia 2023. Walaupun ada isu yang mendesak Iriawan meletak jawatan disebabkan kes 127 orang mati ketika perlawanan Arema FC bertemu Persebaya Surabaya Oktober 2022 lalu, sehinggakan Shin Tae-yong juga turut berhasrat meletak jawatan jika Iriawan meletak jawatan. Dalam kes tersebut, Indonesia selamat dari dibekukan FIFA. Jika dibekukan, peristiwa tahun 2015 bakal berlaku lagi dan Indonesia tidak layak beraksi di Piala Asia 2023. Kemudian pada Februari 2023, Erick Thohir sah menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI mulai tahun 2023 sehingga 2027. Erick Thohir berusaha untuk memastikan bola sepak Indonesia di landasan yang betul. Salah satu usahanya adalah menubuhkan Badan Tim Nasional BTN untuk merancang program-program bagi meningkatkan prestasi skuad Indonesia. Erick Thohir juga akan pastikan Indonesia mendapat lawan yang berkualiti. Erick juga berusaha keras dalam menyelesaikan isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia bawah 20 tahun Mac lalu berikutan penyertaan Israel dalam kejohanan ini. Kes ini agak berat kerana melibatkan banyak organisasi dan jabatan di Indonesia, yang mana natijah daripada kes ini, PSSI kemungkinan akan dibekukan oleh FIFA. Maka peristiwa 2015 bakal berulang lagi. Walau bagaimanapun, tiada pembekuan dari pihak FIFA ke atas PSSI terhadap isu ini. Secara kesimpulan, Malaysia seharusnya belajar bagaimana bola sepak Indonesia bangkit daripada kemunduran kepada kemajuan yang ketara. Dan Malaysia juga perlu mengambil pelajaran tentang peristiwa yang berlaku di negara Indonesia, khususnya isu-isu melibatkan pembekuan FIFA, isu rusuhan dan sebagainya. Bagaimana pula pandangan anda? Adakah anda berpuas hati terhadap prestasi bola sepak negara masing-masing? Sila komen di bawah. Jangan lupa tekan subscribe dan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.